Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam keadaan yang begitu membataskan pertemuan, membataskan aktiviti-aktiviti yang kita selalu lakukan sebelum ini, tetapi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu masih dapat kita pelajari, dapat kita kongsi dan dapat kita hayati. Mudah-mudahan PKP ini menjadikan kita orang yang lebih berusaha untuk beramal, membuat kebaikan dan amal soleh, ya, secara berterusan insya-Allah. Jadi antara yang kita akan bincangkan di sini ialah berkaitan dengan isteri-isteri yang bersalin dalam tempoh ini, yang suami-suami tidak dapat menemani isteri masing-masing. Dan ini adalah satu ujian sebenarnya, terutama kepada isteri yang akan melahirkan anak yang pertama, ya. Apatah lagi kalau isteri-isteri yang menghadapi komplikasi kesihatan, sudah tentu mereka sangat mengharap ibunya ataupun suaminya menemani di wad-wad bersalin. Tetapi kita perlu akur dengan kehendak kesihatan semasa yang begitu membataskan keperluan dan apa yang kita mahu, ya. Mudah-mudahan ia adalah satu keputusan yang terbaik. Mudah-mudahan anak yang dilahirkan sihat walafiat, ibu yang melahirkan juga alhamdulillah selamat. Ya, jadi kita lihat juga beberapa perkongsian yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita yang bersalin dalam tempoh ini. Ada suami-suami yang bertugas sebagai anggota-anggota di barisan hadapan. Kebetulan pula isteri nak bersalin, jadi suami-suami ini tidak boleh meninggalkan tugas, ya. Masya Allah, hebatnya mereka ini memberi khidmat dan juga komitmen kepada negara secara umumnya, ya, sehingga tidak dapat bersama dengan isteri yang nak bersalin. Dan apa yang berlaku, isteri datang jumpa dengan suami, mohon restu, meminta maaf dengan suami kalau tidak berjumpa lagi selepas bersalinkan anak mereka. Ada juga isteri yang suaminya didapati positif COVID-19, maka suami terpaksa ditahan dan dikuarantin di tempat lain, dan isteri pula bersalin di hospital lain. Ini memang betul-betul ujian, ya. Kita sendiri pun tidak dapat bayangkan sekiranya ia berlaku kepada kita. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan kita sama-sama mengiringkan doa kepada mereka supaya mereka tabah dan kuat. Jadi yang paling utama, puan-puan, tuan-tuan yang mendengar, yang paling utama ialah kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menceritakan pengalaman, saya sendiri pernah juga bersalin tanpa suami ada di sisi sewaktu sedang bersalin, ya, kerana kehendak ataupun SOP perubatan pada masa itu. Kemudian ada yang suaminya terlambat sampai dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara yang berlaku walaupun sebelum adanya wabak COVID-19 ini. Dan kalau kita bayangkan isteri-isteri tentera sebagai contoh, suami terpaksa berkhidmat jauh, ya, daripada tempat tinggal mereka selama berbulan-bulan lamanya. Balik-balik anak dah besar dah, ya, tak sempat melihat isteri mengandung sehingga melahirkan, tak sempat melihat saat-saat isteri melahirkan, tidak sempat menyambut kehadiran cahaya mata walaupun yang pertama, ya. Tengok-tengok anak dah besar, Masya Allah. Kita mungkin, ya, merasai hakikat yang sama walaupun kita tidak bersuamikan seorang tentera, ya. Apabila Allah kata inilah ujian untuk kita, maka itulah yang kita lalui. Tetapi yang paling utama ialah kita mesti redha dan sabar, ya. Sebab orang yang redha dan sabar inilah orang yang sebenarnya ujian menjadikan mereka lebih baik, ya. Kalau kita diuji dan kita tidak sabar, kita tidak menjadi orang yang lebih baik. Jadi insya-Allah kita cuba untuk mengetahui dan menyelami apa yang sepatutnya kita lakukan sekiranya kita dalam keadaan ini. Sebagaimana ibu-ibu mengandung yang lain, ya, walaupun dalam tempoh ini ibu-ibu yang mengandung perlulah yang pertama menjaga pemakanan, ya. Kalau makan makanan yang sihat, insya-Allah, ya, antaranya buah kurma,
ya, dan kita pula dalam tempoh Ramadan memang buah kurma memang banyak, ya, terutama kepada yang membuat persediaan awal dan berpuasa. Jadi khasiat kurma untuk bakal ibu adalah memudahkan proses bersalin, ya, dan mengurangkan kehilangan darah semasa bersalin. Sebab kita mengetahui kurma diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai satu pemakanan yang mempunyai nilai yang begitu tinggi, nilai-nilai baik yang begitu tinggi. Kandungan gula di dalamnya telah ditukar secara semula jadi, ia bermakna bila kita makan buah kurma, tenaga diserap oleh tubuh secara serta-merta, ya, yang mana tenaga inilah yang penting kepada wanita mengandung ataupun hamil, kerana tubuh badan mereka lemah, mereka memerlukan tenaga juga untuk bersalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, berilah makanan kurma kepada wanita yang hamil sebelum dia melahirkan, sebab yang demikian itu akan menyebabkan anaknya menjadi seorang yang tabah dan bertakwa. Siapa yang tak nak orang anak-anak yang dilahirkan nanti bersih hatinya, sabar, ya, lunak, tenang sikapnya. Itu yang kita mahu, dan ini insya-Allah sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemakanan juga akan menyumbang. Begitu juga dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah makan buah kurma kepada isteri-isteri kamu yang hamil, kerana sekiranya wanita hamil itu memakan buah kurma, nescaya anak yang bakal dilahirkan itu menjadi anak yang penyabar, bersopan santun serta cerdas pemikirannya. Jadi insya-Allah mungkin kerana hikmah itulah, ya, banyak wanita-wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan kurma sebagai salah satu menu dalam pemakanan mereka semasa mengandung, dan insya-Allah ujian-ujian besar yang berlaku kepada para sahabat mereka lalui dengan tenang. Ada kehilangan suami dalam perang, ada yang memang diuji dengan kesakitan dan sebagainya, tapi alhamdulillah anak yang mereka lahirkan anak-anak yang tabah. Dan juga seterusnya, yang kedua ialah kita mesti menjaga emosi. Sebab wanita yang mengandung, bila badan kita lemah, ya, bila kita sentiasa bimbang dan risau dengan bagaimana nanti nak melahirkan, selamatkah kita, sempurnakah anak kita, adakah kita meninggalkan dunia ini dan seluruh isinya semasa kita melahirkan anak, semua itu menjadikan kita bimbang. Kerana itu emosi kita kena jaga, ya, sentiasa banyak berdoa, sentiasa banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa perlukan sokongan daripada orang-orang sekeliling. Jangan pula orang sekeliling membuli wanita mengandung. Jangan orang sekeliling pula sentiasa menakut-nakutkan wanita mengandung. Ya, kita kena sentiasa sama-sama menjaga emosi mereka ini supaya mereka sentiasa yakin dan kuat insya-Allah. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya ialah hubungan baik kita dengan saudara-saudara kita. Jadi semasa kita mengandung, kita tahu kita akan melahirkan, maka sangat penting kita bermaaf-maafan sesama manusia. Sangat penting kita memohon kemaafan dan restu daripada ibu bapa, daripada suami, daripada sesiapa sahaja yang kita hormati, ya, dan minta maaf kepada sesiapa yang kita rasakan kita pernah melakukan kesalahan kepada mereka. Insya-Allah mudah-mudahan bila mana kita terasa yang kita sudah tidak ada melakukan kesalahan sesama manusia, orang memaafkan kita, kita juga memaafkan orang. Ya, yang mana yang kita rasa tak puas hati, kita kecil hati, kita marah sebelum kita mengandung ataupun melahirkan, maka di saat kita nak melahirkan tu ambil masa yang agak lama, ya, untuk kita hubungi dan kita juga terus bermaaf-maafan, insya-Allah, ya, kita menjadi orang yang lebih tenang dan lebih kuat. Begitu juga dalam soal bagaimana kita menambahkan amalan-amalan ibadah semasa mengandung, ya, supaya kita dapat melalui situasi untuk menghadapi saat-saat kelahiran walau tanpa suami, walau tanpa ibu yang menemani, kita laluinya dengan tenang. Ya, jadi sentiasa kita banyak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita. Kita sentiasa perlu lebih tenang dan meminta doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan banyak kalau kita lihat ujian-ujian yang berlaku kepada wanita-wanita yang mengandung ataupun yang hamil, yang mana mereka juga ada yang diceraikan oleh suami, ya, di saat sedang syarat mengandung. Jadi saya sendiri sebenarnya tidak dapat membayangkan betapa besarnya ujian itu, ya, betapa kuatnya mereka menghadapi
keadaan demikian, tetapi saya pasti setiap ujian yang Allah berikan kepada mereka ini ada hikmahnya. Ya, dan yang paling utama sekali adalah doa. Dan kita kena sentiasa ingat, sentiasa beringat, sentiasa memperingatkan diri kita supaya selalu berdoa. Antara doa-doa yang kita boleh bacakan, saya akan kongsikan sebelum tamat sesi ini. Tetapi sebelum itu, sebelum kita berdoa, ikhtiar-ikhtiar kita perlu ada, insya-Allah. Setelah yang saya sebutkan di awal tadi, apa perkara yang kita lakukan, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga pemakanan, jaga emosi dan bermaaf-maafan sesama kita, insya-Allah. Kemudian bila sampai saat bersalin, inilah yang sebenarnya mendebarkan, bila sampai saat bersalin, kita tahu suami tidak akan dapat bersama ataupun suami tidak dibenarkan untuk turut serta dalam bilik bersalin. Minta maaf banyak-banyak dengan suami kita, supaya suami ampunkan setiap kesalahan kita dan redha kepada kita dan rasa tidak ada apa lagi yang suami tak puas hati dengan kita, dan insya-Allah kita akan melalui perjuangan itu dengan sepenuh hati, dengan hati yang sangat tenang, dengan hati yang sangat gembira. Jadi persiapan kita ialah setelah kita hampir sangat dengan saat nak bersalin, kita dah merasai kesakitan, jangan lupa sekali-kali mulut ini untuk terus berdoa dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah terlalu sakit, kadang-kadang kita dah lupa habis semua doa dah. Macam mana nak buat? Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah. Kalaulah perkataan itu yang menjadi penguat semangat, kalau sebutan itu menjadikan kita lupa kepada kesakitan, kalau sebutan itu menjadikan kita kuat dan yakin, sebutlah. Jangan menangis, jangan merintih, jangan menjerit, jangan meraung. Suasana itu akan berlaku kerana orang di sekeliling kita pun ada yang bersalin pada masa yang sama, dan kita mendengar orang menangis, kita mendengar orang menjerit. Kadang-kadang kita pun rasa takut disebabkan kita dengar orang menangis, walhal kita dalam situasi yang tenang. Jadi kena bersedia, sebab kita tidak ada siapa di sebelah kita untuk memberi semangat, tidak ada siapa di sebelah kita yang dapat kita pegang erat tangannya. Jadi sentiasa bersedia, keadaan itu akan berlaku, tetapi kita tidak memilih untuk menangis dan meraung, tetapi kita memilih untuk terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan sekiranya masih boleh bacalah Al-Quran, baca Al-Quran di gadget dan sebagainya. Kalau tak boleh nak pegang Quran, baca dengan penuh keyakinan dan fokuskan kepada maksud-maksud yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Jangan sekali-kali fokus kepada kebimbangan dan kerungsingan kita dengan saat yang kita akan depani sekejap lagi. Sebab saat itu bukan saat yang menyedihkan, saat itu bukan menakutkan, saat itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Tidak semua orang Allah bagi rezeki zuriat. Tidak semua orang Allah bagi rezeki untuk merasai nikmat menghamilkan anak sendiri dan nikmat melahirkan zuriat daripada tubuh badan kita sendiri. Tidak ada, suami kita pun tidak akan merasai. Jadi apa yang kita lalui ini adalah satu anugerah yang luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting sekali ialah kita hadapinya dengan penuh ketenangan dan juga pengharapan dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, dengan ketenangan yang menyokong, memberi semangat kita mendepani kelahiran, bila kita melahirkan anak, insya-Allah kurang rasa sakit. Pengalaman saya insya-Allah sewaktu bersalin, baik dalam negara ataupun di luar negara, yang ada ujian-ujian yang tersendiri, melalui pengalaman-pengalaman yang berbeza, dan semuanya adalah sejarah pada saya. Kalau anak yang pertama saya laluinya dengan pembedahan, anak kedua, ketiga, keempat semuanya secara normal, tetapi ada yang Allah uji dengan kesakitan, ada yang tidak ada kesakitan langsung, tetapi itu juga satu ujian. Allah nak tahu kita bersyukur atau tidak. Allah tak bagi sakit, Allah tak bagi lama sakitnya, bahkan
sehari kemudian, 2 hari kemudian saya seperti orang yang tidak pernah bersalin. Tetapi itu satu ujian juga, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita menghargai nikmat, bagaimana kita menggunakan nikmat sihat selepas bersalin itu untuk dimanfaatkan kepada perkara-perkara yang baik, bukan perkara-perkara yang tidak baik. Ya, jadi selepas sahaja bersalin, mendengar tangisan pertama anak-anak kita, maka syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada Allah. Ya, kemudian saya pasti tidak lama selepas itu kita akan berjumpa dengan suami kita. Maka sewaktu berjumpa dengan suami, ya, berterima kasihlah kepada suami kerana doa mereka. Inilah yang saya nak sebutkan. Kepada para suami, bila mana tidak boleh menemani isteri ataupun kebetulan tidak direzekikan untuk menemani isteri, ya, sentiasa dalam hati berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga urusan bersalin isteri itu dipermudahkan. Kalau sakit, biar isteri tidak merasainya. Kalau perit, biar isteri tidak merasainya. Ya, doa bukan semasa nak bersalin, daripada mula-mula mengandung lagi, doa supaya isteri sentiasa dipermudahkan. Ya, waktu malam sewaktu isteri mengadu merintih tak boleh lelapkan mata, ya, suami-suami bangun untuk solat malam. Ya, minta doa dengan Allah, minta isteri dipermudahkan Allah, minta Allah ampunkan semua dosa-dosa isteri kita, minta Allah kurangkan ujian kesakitan pada isteri kita. Ya, kalau ada alahan dan sebagainya, minta. Ini semua kalau boleh biar daripada suami kita. Isteri memang dia akan minta. Ya, sebagai orang yang sakit, orang yang merasai kesakitan itu, memang setiap saat mulutnya, ya Allah, janganlah aku jadi sakit begini, ya Allah, sembuhkanlah aku, ya Allah, janganlah engkau uji dengan ujian yang tidak dapat aku tanggung, ya Allah. Isteri sentiasa, tetapi suami yang kadang-kadang lupa, ya, dia pujuk isteri, dia kata sabarlah, sabarlah, tapi dia jarang nak berdoa pada Allah. Tapi ramai, saya tahu, ya, jangan marah ni, ramai yang berdoa, tetapi kalau boleh kita nak semua orang berdoa kepada isteri, ya, minta diampunkan dosa, minta dipermudahkan dan sebagainya, doa. Begitu juga bila isteri dah sampai saat nak bersalin, teruskan berdoa. Dan isteri bila dah habis bersalin tadi jumpa suami, terima kasih pada suami kerana doakan mereka dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan bersalin. Selepas itu suami-suami bantu isteri mengurus diri, sebab lepas bersalin yang paling sukar ialah mengurus diri. Ya, isteri nak mengambil amalan-amalan sunat, pahala-pahala dan kebaikan, isteri nak mandi wiladah. Selepas kita bersalin, kita mandi menyucikan diri. Ya, jadi orang bersalin ni jalan pun tak mampu nak membawa diri, ya, nak pergi ke toilet pun kadang-kadang. Jadi suami tolong bantu isteri ke toilet, kemudian bantu isteri menguruskan diri, mandi dan sebagainya, pegang tangan ataupun tuangkan air, ya, sabun badan isteri, cucikan mana-mana bahagian yang kita rasa boleh meninggalkan najis di tubuh badan kerana darah banyak dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, itu adalah perjalanan hidup seorang isteri yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ya, mereka akan terus menghargai suami-suami yang begitu mengambil berat tentang peranannya dalam memberi semangat dan dorongan kepada isteri supaya mereka berdua sama-sama gembira menyambut cahaya mata. Jadi suami tadi selepas isteri mandi wiladah, siapkan uruskan isteri, pakaikan baju pakaian yang baik dan bersih dan sebagainya. Ya, kemudian bantu isteri memberi semangat untuk menyusukan anak. Inilah dia, ya. Ujian orang lepas bersalin kadang-kadang lebih berat daripada sebelum bersalin. Lepas bersalin, semasa saya di United Kingdom, saya melahirkan anak seorang di sana, dan memang saya melalui pengalaman yang berbeza. Ya, selepas bersalin, balik ke rumah dan sebagainya, dan setelah sampai je ke rumah, hospital dah telefon. Ya, hospital tanya apa keadaan di rumah, okey ke semua, ya, perlu bantuan ke tidak, lampin ada ke tidak, baju baby ada ke tidak. Kalau tidak, mereka akan bawa semuanya.
Ya, kemudian esoknya telefon lagi tanya menyusu anak ke tidak, anak okey tak menyusu, anak buang air ke tidak. Lusa yang lain pula telefon, ada NGO, ada pihak kesihatan, ada orang perseorangan yang prihatin, ya. Mereka akan tanya suami okey ke tidak. Ada yang tanya suami membantu ke tidak. Jadi kalau suami tak bantu, kena hantar kaunselor untuk menasihati suami supaya membantu. Masya Allah. Jadi itu sebenarnya bukan sahaja diamalkan oleh masyarakat ataupun komuniti Muslim, tetapi sangat dititik beratkan di tempat-tempat yang luar negara ataupun negara-negara yang bukan majoriti populationnya Muslim. Ya, tetapi apa yang saya ambil pengajaran ialah saya rasakan ini adalah sesuatu yang sangat penting sebenarnya. Ya, kadang-kadang bila kita menyusu anak, orang bersalin, cara kita pegang baby semasa menyusu pun kurang menepati keadaan yang betul. Ya, sampaikan akhirnya ada orang give up menyusu, penat, letih, susu tak keluar, baby tak selesa dan sebagainya. Sebenarnya bukan salah penyusuan, tetapi salah cara ibu memegang baby semasa menyusu, ataupun salahnya mungkin kerana tekanan-tekanan luaran yang lain. Ibu baru nak menyusu anak, dah suami minta nasi. Ya, ibu baru nak menyusu anak, anak yang lebih besar minta itu, minta ini dan sebagainya, dan tidak ada orang yang membantu menguruskan anak-anak yang lebih besar. Ibu yang bersalin ini jugalah yang membantu, ya, ataupun yang perlu melakukan tugas-tugas itu. Jadi disebabkan itu, isteri mula merasakan, alamak, tak naklah menyusu anak, banyak kerja. Ya, tak naklah menyusukan anak, stres. Sebab terbaring menyusu anak dalam masa yang sama, anak lain panggil, anak lain minta tolong dan sebagainya. Jadi itu keadaan yang menekan isteri. Sebab itu, ya, suami-suami yang memahami keadaan ini, sewaktu isteri menyusukan anak, mereka akan menyusu dengan baik, dan suami akan mengambil alih tanggungjawab menguruskan keadaan ataupun hal-hal yang lain. Ya, jadi sebab itu kaunselor pun penting juga sewaktu tempoh ini untuk membantu memberi perkhidmatan nasihat dan juga tips, ya, supaya ibu-ibu yang bersalin ini tidak tertekan dan supaya suami dapat melakukan tugas dengan sempurna, insya-Allah. Ya, jadi bila habis tempoh pantang, ada yang kata 44 hari, ada yang kata 100 hari, terpulang, ya. Tetapi yang penting pada masa ini adalah sama seperti kita menjaga kesihatan semasa mengandung, jaga kesihatan fizikal, ya, jaga pemakanan. Pemakanan macam mana selepas melahirkan? Macam-macam versi. Ada kata makan yang panas, ada kata jangan yang gatal, ada kata jangan yang sejuk dan sebagainya. Apa yang gatal, apa yang panas, apa yang sejuk, kadang-kadang berbeza mengikut cara dan budaya masing-masing. Tetapi pada pandangan saya, mungkin kita tersalah mendapat nasihat. Ada benda yang baik dikatakan tidak baik, ada benda yang tidak baik dikatakan baik dari sudut pemakanannya. Ya, jadi yang lebih baik ialah tanya pandangan-pandangan pakar, selain kita mendapat pandangan-pandangan tradisional daripada mak kita, nenek kita, makcik dan sebagainya. Ya, seimbangkan kedua-duanya dan kita sendiri merasai mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Jangan buat benda yang kita tahu tidak baik, ya. Jangan makan benda yang kita tahu tidak baik untuk kesihatan. Tetapi yang penting sudah tentulah baik untuk bayi juga, sebab kita akan menyusu. Ya, kalau apa yang kita makan itu mungkin ada kesannya juga kepada bayi. Jadi ambil makanan-makanan halal, ambil khasiat, ambil yang sesuai untuk ibu dan bayi dalam tempoh pemulihan badan kita. Ya, kemudian jangan lupa dalam tempoh itu, sebab ibu-ibu ini dalam keadaan nifas, ya, darah nifas masih keluar. Jadi dalam keadaan nifas kita tidak bersih. Ya, bila kita tidak bersih, maka mungkin kita ada banyak gangguan-gangguan yang sebenarnya tidak terlalu mengganggu, tetapi disebabkan keadaan kita yang tidak bersih, ya, yang tidak suci, yang tidak solat pada masa itu, yang mungkin kurang mengaji juga pada masa itu, dan disebabkan itu kita mudah diganggu. Jadi banyak-banyakkan kita berzikir, beristighfar, ya, dan carilah ilmu-ilmu yang mungkin boleh membantu kita memahami tentang agama dengan lebih baik. Dan yang terakhirnya saya ingin bawakan beberapa doa yang kita boleh baca dalam tempoh ini, ya. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan.
innaka sami'ud du'a. Kita baca, ya Tuhan, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat yang baik dan sempurna. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar dan menerima rayuan dan doa hamba-hambamu. Dan kita boleh juga baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca, tiada Tuhan yang disembah melainkan engkau, wahai Allah. Maha suci engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Kita minta, kita kembali, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kebaikan, bukan saja untuk diri kita tetapi untuk anak-anak kita. Kemudian sambil-sambil kita menahan kesakitan semasa nak bersalin, ya, ataupun setelah kita melahirkan, kita tengok wajah anak-anak kita, kita baca, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Tuhanku berilah kepadaku seorang anak daripada kalangan anak-anak yang soleh, ya, seorang anak yang solehah. Kita minta sentiasa dengan Allah Subhanahu wa taala seawal anak itu berada dalam kandungan ataupun sebelum mengandung. Ya, minta Allah bagi kita anak yang soleh dalam kandungan. Kita sentiasa minta anak yang soleh. Sewaktu melahirkan, kita minta anak yang akan aku lahirkan ini, yang sedang aku sakit ini, ya Allah, lahirkan ini, mereka ini biarlah menjadi anak yang soleh. Dan setelah anak kita lahir, kita tengok anak kita, kita sentiasa gosok, cium, peluk dan sebagainya. Kita bawa juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak ini menjadi anak yang soleh, insya-Allah. Kemudian seterusnya kita boleh juga baca, hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkaltu. Allah telah mencukupkan sesuatu bagiku dan kepada Allah juga aku bertawakal, ya, aku berserah, insya-Allah. Kita minta semua dah. Kita buat apa kebaikan yang Allah suruh. Kita dah buat semua amal-amal soleh yang kita boleh lakukan dalam tempoh kehidupan kita sehingga kita bersalinkan anak ini, dan kita keluar selepas proses bersalin itu sebagai seorang manusia yang suci dan bersih daripada dosa. Dan kita minta kepada Allah semuanya, akhirnya yang tinggal adalah kita berserah kepadanya semata-mata. Apa jua yang Allah berikan dan kurniakan kepada kita, terima dengan redha, ya, terima dengan hati yang bersih dan terima dengan sabar, terima dengan gembira, terima dengan penuh rasa syukur, insya-Allah. Allah mendengar, Allah akan mengabulkan, insya-Allah, permintaan kita. Tetapi Allah lebih tahu mana yang terbaik. Kadang-kadang mengabulkan permintaan kita itu kurang baik untuk kita. Allah lebih arif. Jadi Allah kadang-kadang menangguhkan permintaan kita kerana sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi sebab itu apa jua yang berlaku, kita terima dengan redha dan dengan tenang dan sabar, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan perempuan, tuan-tuan yang dirahmati, dikasihi Allah sekalian, insya-Allah apa jua yang dilalui dalam tempoh ini adalah satu anugerah. Ya, terimanya dengan sepenuh hati, terimanya dengan penuh rasa syukur, insya-Allah ia menjadi sebab untuk ibu dan ayah dan juga anak-anak yang dilahirkan menjadi penghuni syurga tanpa hisab, insya-Allah.